Okey, syukran jazilan diucapkan kepada Balkis dan juga Laila, Mastura di atas bacaan doa dan juga selawat mumbin tu tadi. So hari ini kita nak sambung kita punya perbincangan. So saya dah nampak nama Balkis dan saya dah nampak nama Hanis. Cuma Hayati saya belum nampak lagi lah. Kalau boleh anak-anak bolehlah on kamera. Kita ni dah lama tak jumpa. Sebulan lagi nak jumpa ni. Buka lah kamera barulah boleh tengok-tengok muka kawan kan. Okey, saya nak share screen sekejap, iaitu hanya nak tunjukkan apa yang kita nak tengok hari ini, di mana hari ini kita akan lihat tentang sebatian karbon dan pembentang-pembentang. Kita punya subtopik kita yang mula-mula adalah hidrokarbon. Pembentang-pembentang kita akan mulakan dengan Anis Sofia, diikuti dengan Umi Maisara, lepas tu Dia Eva, Saidah Nafisa, Edina Sofia, Naili dan juga Darwisha. Okay, alright. Saya stop sharing terus untuk memberi laluan kepada Anis Sofia. Anis okey Anis? Boleh ke Anis share sendiri atau Anis nak saya sharekan screen? Saya sharekan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, saya share screen untuk Anis punya slide. Okey, sekejap Right. Okey. Saya tak buka besar sekejap Dia take time sikit. Okey. Orang Anis, dengan segala hormatnya saya persilakan Anis untuk bentangkan mengenai hidrokarbon. Silakan. Dah boleh start Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini saya akan tentang subtopik 5.2 hidrokarbon. Definisi hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan sebatian yang mengandungi unsur hidrogen dan karbon sahaja. Contoh sebatian hidrokarbon ni macam petroleum, gas asli, arang batu, itu semua dia punya contoh-contoh hidrokarbon. Lepas tu contoh sebatian hidrokarbon daripada sumber semula jadi. Contoh kalau macam bila ada hidupan laut yang mati, sisa hidupan laut tu dia akan terbenam dekat dalam dasar laut. Betul kan Zah kan? Betul-betul. Lepas tu bila dah lepas berjuta-juta tahun sisa tadi tu terbenam, dia makin ke dalam ke dasar laut kan? Makin jauh ke bawah. Dia duduk dekat lapisan antara batu dengan lumpur. Lepas tu gabungan daripada tekanan lumpur dan haba menyebabkan kesan daripada gabungan tekanan. Haba yang tinggi menyebabkan dia berubah menjadi petroleum dan gas asli. Betul? Okey, alright. Betul. Okey. Jelas. Oh, tu je lah kan? Okey, saya patah balik sekejap. Okey, terima kasih Anis. Tak banyak pun sebenarnya tentang sebatian hidrokarbon ni. Kalau kita tengok definisi anak-anak, sambil saya terang-terang ni, kalau anak-anak rasa perlu jot down dalam nota, jot down lah. Okay, maksudnya ambil nota pantas, nota ringkas dalam buku nota masing-masing. Maksudnya saya tak structure lah apa yang anak-anak kena tulis. Belajarlah untuk ambil nota ringkas dengan pantas tulis je dalam buku nota. Iaitu, alright, kita tengok hidrokarbon, nama pun hidrokarbon. Ini adalah sebatian karbon organik
dia sebatian karbon, maksudnya sebatian karbon ni adalah segala sebatian yang mengandungi karbon. Sebab tu nama dia sebatian karbon. Organik kat sini dia rujuk kepada berasal daripada benda hidup. Daripada benda hidup, daripada organik, perkataan organik. So hidrokarbon merupakan sebatian karbon organik, maksudnya sebatian yang ada karbon dan berasal daripada benda hidup. Cuba tengok yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen. Cuba kita tengok nama dia, hidrokarbon. Maksudnya memang sebatian ini hanya ada hidro, iaitu hidrogen, dan karbon. Dua. Hidrokarbon. Sebab tu dia kata hanya terdiri daripada karbon dan hidrogen. Tapi anak-anak kena ingat dia adalah sebatian organik. Okey, macam Anis terangkan tadi lah. Macam dinosaur, dalam laut pun ada dinosaur, betul tak? Okey, ada ikan dinosaur, ada juga kita tak tahu ada sotong dinosaur dulu ke, tak tahulah kan. Okey, tapi hidupan laut yang dulu sama ada tumbuhan atau haiwan mati dan akhirnya dia terbenam ke dasar laut. Okay, dia akan ditutup, ditimpa, dilapisi oleh pasir-pasir dan akhirnya menyebabkan semua hidupan yang mati itu diterbenam jauh ke dasar laut. Bila jauh sangat ke dasar laut, jadi dia akan ada tekanan yang sangat tinggi pada hidupan tersebut. Hidupan yang telah mati itulah, maksudnya dia punya bangkai lah, ada tekanan yang sangat tinggi dan suhu dia sangat panas. Menyebabkan tekanan dan suhu, dua faktor ni, tekanan dan suhu, kita pun dah belajar tentang faktor kadar tindak balas kan. So tekanan dan suhu yang sangat tinggi ni menyebabkan hidupan laut tadi tu yang telah mati, bangkai-bangkai yang telah mati tu akan bertukar kepada petroleum. Cuba anak-anak tengok dia punya gambaran dia lah, lapisan itu. Yang ini adalah lapisan-lapisan batuan, tanah, pasir dekat dasar laut tu. Yang hitam ni adalah petroleum dan di atas petroleum tu ada gas asli. Maksudnya ada gas yang teruap tapi gas tu juga terperangkap. So petroleum dengan gas asli ni memang berasal daripada hidupan tumbuhan dan juga haiwan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lampau lah. Maksudnya kalau kita kata berjuta-juta tahun yang lampau, ini adalah bahan api yang boleh diperbaharui atau tidak boleh diperbaharui? Anak-anak rasa boleh diperbaharui atau tak boleh? Tak boleh. Awak main geleng je kepala kan? Tak boleh diperbaharui sebab dia memerlukan masa berjuta-juta tahun untuk dibuat. Ini adalah petroleum dan juga gas asli. Terima kasih Anis. Sekarang ni kita persilakan pula Umi Maisarah untuk bentangkan seterusnya tentang arang batu. Sarah nak saya share screen atau Sarah sendiri nak share? Sarah. Kira saya proceed je lah Alright, dia dah tulis sana ni. Jom mula. Okey, silakan Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menerangkan di bawah tajuk hidrokarbon tapi mengenai pembentukan arang batu. Arang batu ni ialah sejenis pepecah hitam yang digunakan sebagai bahan bakar dengan secara meluas. Maksudnya arang batu ni yang kalau kita buat bakar-bakar tu, kan kita guna arang, tu lah arang batu. Seterusnya pembentukan arang batu. Kalau macam Anis tadi, dia pasal hidupan laut. Tapi untuk arang batu ni, dia mengenai sisa tumbuhan pokok-pokok yang mati. Lepas tu nanti dia tertanam secara semula-jadi ke dalam tanah. Bila dah tertanam ke dalam tanah, sisa tu, tumbuh-tumbuhan tu akan terjatuh semakin dalam ke dalam tanah. Dia akan menjadikan satu lapisan yang tebal. Lepas tu, daripada situ, kesan tekanan yang menggabungkan lapisan batu tersebut dengan tumbuhan. Kemudian gabungan antara tumbuhan dengan lapisan batu tadi tu akan menyerap haba dari persekitaran dan proses penguraian pun berlaku. Proses penguraian berlaku ni disebabkan dilakukan oleh bakteria yang mengubahkan fosil tumbuhan menjadi batu arang. Yang warna hitam tu arang batu lah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Umi Maisarah. Cuma saya nak tanyalah yang kita guna tu kan untuk barbecue semua tu,
arang batu ke arang kayu? Arang kayu. Belum jadi arang batu lagi. Kan, arang kayu daripada kayu yang terbakar. Betul tak? Okey. Betul. Sarah tadi dia sebut pasal yang kita guna untuk bakar tu kan. Kalau yang arang batu ni selalunya macam digunakan dekat dulu-dulu, kereta api dulu-dulu. Kalau anak-anak cerita Harry Potter, tengok tak? Tengok tak cerita Harry Potter? Kan, Harry Potter tu kereta api tu kan dia gunakan yang disodok masukkan tempat bakar. So itu arang batu. Tu cakul lah. Okay. Alright. Okay. Beza petroleum, gas asli dan juga arang batu ialah petroleum dan gas asli dia daripada haiwan dan tumbuhan. Tapi kalau arang batu dia daripada tumbuhan, sisa tumbuhan yang mati. Okay, kadang-kadang daripada paya-paya. Okay, tumbuhan tu termasuk dalam paya ataupun dalam kolam ke tasik ke dan dia termendap jauh ke dasar. Okay, menyebabkan sisa tu semakin lama semakin jauh selepas berjuta-juta tahun. Cerita ni bukan cerita setahun dua. Okay, pembentukan petroleum, bahan api fosil ni melibatkan berjuta-juta tahun lah. Okay, dan sama macam petroleum tadi di mana pembentukan arang batu ni juga disebabkan oleh haba dan juga tekanan. Haba datang dari mana? Apabila berlapis-lapis ni, lapisan-lapisan tanah tu tebal, so haba sangat tinggi, suhu sangat tinggi. Dan tekanan juga pun sama. Maksudnya kalau semua tumbuhan-tumbuhan, haiwan-haiwan ni dia berada di bawah lapisan-lapisan tanah, maka tekanan dan haba sangat tinggi. Menyebabkan daripada struktur dia seperti haiwan dan tumbuhan, bangkai haiwan, tumbuhan ni dia akan bertukar menjadi kalau tumbuhan dia akan jadi arang batu sahaja. Kalau tumbuhan dan haiwan dia akan menjadi petroleum. Atasnya ada gas asli. Okay. Dan semua ni proses perebutan ni memang memerlukan mikrob. Mikroorganisma seperti bakteria. Seperti bakteria lah. Okey. Ada soalan tak? Sarah dah tanya tu. Ada soalan tak tentang pembentukan petroleum, gas asli dan arang batu? Ada ke tak ada? Menggeleng je. Okey, tak ada. Alright, anak-anak, senang saja sebenarnya tentang petroleum dan juga arang batu. Kalau ada soalan, terus sahaja tanya. Okay? Alright, next kita jemput Dia. Dia macam mana dia? Nak share screen ke ataupun nak saya share? Macam mana? Ustazah lah. Saya terus je lah. So dia akan membentangkan, akan berkongsi tentang penyulingan berperingkat tetapi khas untuk petroleum. Okey, silakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ni dia akan bentangkan tentang tajuk penyulingan berperingkat petroleum. So korang tahu petroleum daripada tumbuhan dan juga haiwan kan? Jadi tumbuhan dengan haiwan ni dia perlu diasingkan. So petroleum ni adalah satu campuran hidrokarbon. Campuran hidrokarbon ni perlu diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat sebelum pecahan-pecahan petroleum ni dapat digunakan. Proses penyulingan berperingkat ni digunakan kerana pecahan-pecahan petroleum ni mempunyai takat didih yang berbeza. Maksudnya yang ni okey. Setiap peringkat ni okey, yang ni dia nak terangkan sikit. Okey, kalau korang tengok dekat sebelah kiri tu ada perkataan relau. Yang kecil tu, okey. Petroleum tu dia akan masuk dari sini. So dia akan dipanaskan. Bila dipanaskan, setiap apa yang dipanas dia akan mengeluarkan wap. So wap tu dia akan masuk ke dalam ni yang besar ni, menara yang besar ni. So bila dia dah masuk, dia akan dipanaskan lagi. Kalau korang tengok dekat tepi-tepi tu dia ada tulis berapa suhu. So bila apa saja yang dipanaskan akan mengeluarkan wap. So dekat
setiap level tu ada macam ada dua corong tu. Okay. So wap tu akan masuk ke dalam sini selepas dipanaskan. Dia akan masuk, lepas tu dia akan keluarkan lagi cecair. Lepas tu dia akan dipanaskan lagi sampailah atas sekali. Setiap wap dia ringan. So dia akan naik ke atas. Benda liquid yang cecair dia akan turun ke bawah sebab dia berat. Okay. Lagi dia? Kena? Next slide. Okay. Next. Oh, next. Next. Sekian, terima kasih dah. Okay. Okay. So dekat sebelah tu ada formula untuk hafal setiap minyak tu, kegunaan dia, setiap kegunaan minyak tu. So yang pertama adalah gas yang kita guna untuk masak tu. Lepas tu petrol kita guna untuk isi minyak. Kalau naftalena ni kita guna untuk buat racun perosak. Kalau kerosin untuk kegunaan kapal terbang. Boleh tak sebenarnya dia nak tanya kenapa kapal terbang ni dia punya minyak ringan, paling atas sekali. Sebab kapal terbang ni dia tak boleh minyak yang berat-berat. Sebab dia nak terbang. Macam mana maksud minyak yang berat, minyak yang ringan tu? Okay, sebenarnya susah terang. Biar dia terang dulu. Okay. Okay. Kalau diesel pula, dia digunakan untuk bas. Lubrikan ni digunakan untuk minyak pelincir, iaitu untuk kegunaan mesin. Fuel ni untuk kegunaan kapal yang besar-besar tu. Dan seterusnya bitumen, iaitu untuk menurap jalan raya. Okay, itu saja. Okay, soalan Hanis tadi tu macam mana tu dia? Minyak ringan dengan minyak berat Saya pun nak tahu juga tu minyak ringan minyak berat tu macam mana dia tu. Maksudnya lah. Tak apa macam ni, dia cuba sambil-sambil tu scroll sekejap kan, apa beza minyak ringan minyak berat kan, sambil-sambil ni. Kalau terjumpa nanti interact je, Zaza saya dah jumpa jawapan soalan Hanis, beritahu saya boleh? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih dia. So kita patah balik. Okey, dia dah bagi tahu tadi, petroleum ialah suatu campuran hidrokarbon. Dia hanyalah campuran, bukan sebatian. Petroleum ni adalah satu campuran hidrokarbon. Hidrokarbon ni sangat banyak. Kita jangan imagine hidrokarbon tu satu je. Dia sangat banyak. Kita tengok tadi pecahan-pecahan dia. Okey, campuran hidrokarbon ini perlu diasingkan. Okey, disebabkan dia campuran, so kita kena asingkanlah dia untuk kita dapatkan kita dapatkan bahan-bahan yang kita nak. Okey, perlu diasingkan. Okey, nama proses pengasingan hidrokarbon ni adalah penyulingan berperingkat. Tu nama dia, penyulingan berperingkat. Nama proses nak asingkan pecahan-pecahan hidrokarbon. Okey, sebelum nak guna, kita nak guna khas pecahan tadi macam dia kata minyak kapal terbang, kerosin, bitumen untuk tar jalan raya. So kita nakkan pecahan tu. So cara nak kita dapatkan pecahan tu adalah kita kena asingkan melalui proses yang kita namakan sebagai penyulingan berperingkat. Okey, proses penyulingan berperingkat ni digunakan kenapa? Sebab setiap pecahan-pecahan petroleum tu takat didih dia berbeza. Dia dah sebut dah tadi, takat didih dia antara satu sama lain tu tak sama. Okey, kalau tengok pada gambar rajah yang dia share ni,
Anak-anak tengok sekiranya suhu tu baru 30 darjah Celsius. Kan kita panaskan memula suhu tu rendah, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. So kalau suhu tu baru 30 darjah Celsius, bawah 30 darjah Celsius, first yang akan keluar adalah gas yang memasak tu. Gas yang kita guna untuk masak. First yang akan keluar daripada pecahan yang akan keluar. Okay, itu suhu bawah 30. Suhu naik lagi sampai 40. Sampai 40 hingga 75, pecahan kedua yang keluar adalah petrol. Okay, petrol ni dia pun bagi tahu tadi adalah bahan api yang kita isi dalam kereta, dalam motosikal, kan. Kemudian bila suhu naik lagi, jadi 75 dengan 150, petrol dah tak keluar dah sebab suhu dah makin tinggi. Suhu didih dah makin tinggi. So bila dia mendidih pada 75 darjah Celsius hingga 150 darjah Celsius, nafta pula akan keluar. Nafta. Naftalena ni tak salah saya ubat gegat. Kalau nafta yang buat pelarut racun perosak dan bahan asas dalam petrokimia. Tapi nanti saya cek balik. Beza ke nafta dengan naftalena? Okey, kalau takat didih dia naik sehingga 150 hingga 230 darjah Celsius, so pecahan yang keluar seterusnya adalah kerosin, minyak untuk kapal terbang pula. Okey, lepas tu naik lagi suhu dia. 230 hingga 250 darjah Celsius, so yang akan keluar adalah diesel. Maksudnya setiap pecahan ni dia keluar depends on takat didih. Takat didih dia. Kalau takat didih sampai 250 hingga 300 darjah Celsius, so itu adalah minyak pelincir pula untuk mesin kat kilang-kilang. Okey, 300 hingga 350 darjah Celsius itu adalah minyak untuk kapal, untuk stesen jana kuasa. Okey, kalau lebih pada 350 darjah Celsius didihan tu, suhu tu, barulah kita dapat bitumin. Jalan yang hitam legam dalam tong tu. Itu adalah bitumin. Okay, so setiap pecahan ni depends on suhu didih. Kalau katalah kita nak maintain suhu tu 30 darjah Celsius je, so yang kita akan dapat pecahan tu adalah gas memasak je lah. Kalau kita nak pastikan suhu dia, kita nak dapatkan bitumin tadi, jalan raya tu, so kita kena pastikan petroleum tu dididihkan sampai suhu 350 darjah Celsius. Anak-anak kena faham ini dinamakan penyulingan berperingkat. Okay, di mana setiap pecahan tu keluar bergantung kepada takat didih. Ini yang dia sampaikan tadi. Dan kenapa pecahan ni berbeza-beza? Okey, jawapan dia ialah kalau molekul dia ringkas, senang dia terurai, senang dia keluar, senang dia jadi pecahan. Maksudnya kalau kita bandingkan gas memasak dengan bitumin, bitumin molekul dia lagi kompleks. Sebab tu dia susah nak mendidih, susah nak keluar. Suhu kena terlampau tinggi baru kita dapat bitumin. Gas, 30 darjah Celsius dah dapat gas. Maksudnya molekul dia sangat-sangat ringkas. Okey, ada soalan tak? Anis? Hanis? Anis? Hanis? Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okey, Balkis macam ada apa-apa nak tanya? Baru nak faham kan? Okey. Ustazah, Ya. memang kalau 30 darjah Celsius tu dia memang gas. Kalau yang ke bawah-bawah ni dia minyak. Betul. Gas hanya yang 30 darjah Celsius saja. Yang semakin tinggi takat didih dia jadi cecair. Okay. Dan dia lagi kompleks dia punya struktur molekul kimia dia. Susah lagi dia nak terurai. Susah lagi dia nak mendidih. Okay. So bagus juga sebenarnya pecahan petroleum ni dia ada setiap pecahan ni ada dia punya komponen-komponen dia. Sebab tu dikatakan petroleum adalah campuran, bukan sebatian. Sebab kita boleh pisahkan hanya berdasarkan suhu takat didih. Sebab tu dikatakan dia sebagai campuran. Okay? Sebab dia campur dan dia tak sama antara satu sama lain pun. Kita boleh dapat tapi pastikan suhu takat didih ni berbeza. Alright? Nanti kita akan tengok kalau buka sekolah nanti kita dapat petroleum mentah, kita akan cuba buat 4 pecahan. Nanti Saidah akan bentangkan. Cuma kita punya Zoom ni tinggal lagi 4 minit. So saya tak nak masuk yang Saidahnya dulu sebab nanti dia putus tengah-tengah.
kan. So saya akan bagi link baru sekejap je kan. Saya akan bagi link baru untuk kita dapatkan sambungannya lah. Alright. Okey, sekarang ni kita nak tengok pecahan-pecahan petroleum. Sementara saya dah bentang tu, anak-anak boleh tengok buku tab muka surat 146, 147. Kat situ ada eksperimen tentang macam mana kita nak asingkan petroleum tu mengikut pecahan-pecahannya dan suhu-suhunya. Suhu-suhu didih dia lah. Okey, silakan Saida. Dengar tak suara? Dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bentangkan tentang pecahan-pecahan petroleum. Bentang hari ini sama je macam dia punya tadi. So macam ulang je balik. Petroleum ialah satu campuran hidrokarbon. Sumber ini perlu diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat sebelum pecahan-pecahan petroleum ini dapat digunakan. Proses penyulingan berperingkat ini digunakan kerana pecahan-pecahan petroleum ini mempunyai takat didih yang berbeza. Pecahan-pecahan petroleum ada 9 seperti yang dia tunjuk tadi. Yang pertama, gas-gas petroleum iaitu yang mempunyai takat didih paling rendah. Dicairkan di bawah tekanan dan digunakan sebagai gas untuk memasak. Yang kedua, petrol digunakan sebagai bahan api untuk kereta dan kenderaan lainnya sahaja. Yang ketiga, nafta ataupun naftalina Kita pegang sebagai sumber bagi pembuatan plastik, dadah dan kain sintetik dalam industri petrokimia dan sebagai pelarut. Nombor 4 iaitu kerosin digunakan sebagai bahan api untuk pesawat terbang untuk pemanasan dan pencahayaan iaitu lampu kerosin. Seterusnya, diesel digunakan sebagai bahan api untuk kenderaan berat seperti bas, lori dan kereta api. Nombor 6, minyak pelincir digunakan sebagai pelincir untuk mengurangkan geseran. Macam kat basikal tu kan, kalau korang pernah basikal mesti korang letak minyak dekat lantai dia tu. Minyak grease lah. Yelah tu. Yang ketujuh, parafin digunakan untuk membuat lilin, bahan penggilap dan bahan pencuci. Nombor 8, minyak bahan api digunakan sebagai bahan api dalam kapal, mesin kilang dan stesen jana kuasa. Dan yang terakhir sekali iaitu bitumen yang punya takat didih paling tinggi digunakan untuk membuat jalan raya dan bahan talis air. Itu sahaja. Okay. Alright, thank you Saida. Okay, so Saida ni dia memperkuatkan lagi lah pembentangan daripada dia tadi. Okay, so saya tak nak ulas banyak lah sebab kita dah tengok tadi kan. Okay, saya sebenarnya yang saya minta tadi muka surat 146, 147 buku teks tu adalah bagaimana kita nak dapatkan pecahan-pecahan petroleum tapi bukan semua suhu lah. Okay, kalau ikutkan suhu dia 30 hingga 80 darjah Celsius, 80 hingga 150 darjah Celsius. Mungkin kita dalam kita punya makmal tak ada termometer sehingga 360 darjah Celsius tau. So kita hanya ada sampai 150 darjah Celsius sahaja. So mungkin pecahan yang kita boleh buat hanyalah sehingga 110 darjah Celsius sahaja. Mungkin yang dua pecahan pertama ni je yang kita boleh buat dalam makmal lah. Okay, insyaAllah kita akan cuba buat lepas naik sekolah, buku sekolah nanti. So kita habiskan dulu secara PDPR, secara teori ni dan nanti naik kita bersemuka je kita akan pulun lah buat eksperimen pula. Right. So sekarang Irdina, tak apa Dina, Dina boleh bentang je slide Dina ni, ibaratlah dia sebagai rumusan kepada slide yang telah Ani, Sofia dan juga Sarah bentangkan dan kita akan tengok satu penerangan Dina tentang hidrokarbon tepu dan tak tepu. Okey, silakan Dina. Dina? Dina ada tak ni? Tadi ada? Dina ke?
Nina tak unmute. Tak, saya tak bilang. Loh. Okey, silakan. Okey. Nak cakap ke ni Ustazah? Cakap je lah. Ibaratlah dia sebagai rumusan. Tak apa, don't worry. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercakap tentang tajuk sebatian hidrokarbon. So, sebagaimana kita tahu, hidrokarbon ni sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon dengan hidrogen je. Okay. Sebatian hidrokarbon ni dia terbagi kepada dua, iaitu sebatian hidrokarbon tepu dengan sebatian hidrokarbon tak tepu. Okay. Sebagian hidrokarbon tepu ni, korang tulis tau, Dina cakap. Okay. Sebatian hidrokarbon tepu ni merupakan hidrokarbon yang mempunyai ikatan tunggal antara atom karbon. Dapat tak? Tak dapat bagi tahu Dapat. Dina ulang balik Sebatian hidrokarbon tepu merupakan hidrokarbon yang mempunyai karbon dengan karbon je. Dia tak boleh karbon dengan hidrogen ke, karbon dengan magnesium ke, tak boleh. Terusnya sebatian hidrokarbon tak tepu ni dia merupakan hidrokarbon yang mempunyai ikatan ganda 2 atau ganda 3 antara karbon. Faham tak maksud dia? Maksud dia hidrokarbon tak tepu ni dia akan ganda 2 antara karbon dengan karbon. So means dia ada 2 layer tau. 2 layer tu tengok gambar rajah yang ni. Dia akan ada 2 layer. Yang ni semua satu layer je antara karbon. Yang ni dia 2 layer antara karbon. Itu je. Okay. Sekian je. Alright. Sekejap. Okay. Okay. Saya nak draw sikit. Okay. Hidrokarbon dia ada 2. Sebatian hidrokarbon ada 2, iaitu tepu, satu lagi tak tepu. Okay. Sebelum kita tengok tepu tak tepu, anak-anak kena tahu karbon ni ada 4 tangan. Okay. Tengok saya lukis tangan dia. Nampak tak saya lukis ni? Nampak tak? Huda nampak tak? Boleh respon tak Huda? Okay. Okay. Nampak. Alhamdulillah. Okey, saya takutkan dekat paparan saya je nampak. Okey, sekarang ni saya tengah lukis tangan karbon. So, karbon ada 4 tangan. Okey, dia ada 4 tangan. Ini struktur yang paling ringkas. Okey, bila kita nak tahu nama ikatan karbon ni, nama dia adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen nama dia. Dan kalau karbon tu lebih pada 1, macam ni 1 je karbon dia. Kalau lebih pada 1, so tangan karbon tu dia akan terikat satu dengan karbon yang lain. Okey, so yang ni pun ada 4 tangan, yang ni pun ada 4 tangan. Okey, yang lain-lain contoh kan yang ni sebatian ni dia ada 2 karbon. Okey, so tangan yang lain pegang apa? Pegang hidrogen sebab nama dia pun hidrokarbon kan. So kalau 1 karbon ada 1, 2, 3, 4 hidrogen. Kalau 2 karbon ada berapa? 1, 2, 3. Oh, 6. Saya kira saya lukis lambatnya. 4. Dah 5, 6. Okey, yang saya lukis ni adalah ikatan kovalen tunggal. Tunggal. Antara atom karbon dengan atom karbon. Tunggal je lah. Macam anak-anak tengok sini ada 3. 1, 2, 3 karbon. Okey, so cuba kita kira satu-satu. Tengok setiap karbon mesti ada 4 tangan. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni pula karbon tengah.
1, 2, 3, 4. Karbon hujung sekali. 1, 2, 3, 4. Setiap karbon ada 4 tangan. Tapi kalau kita tengok ini dinamakan sebagai kovalent tunggal. So dia adalah tepu. Apa maksud tepu? Tak ada dah atom lain yang boleh masuk dekat dia. Sebab semua tangan dia dah penuh. Semua tangan dia dah pegang sama ada karbon lain ataupun hidrogen. Itu maksud dia tepu. Kalau tak tepu, okey, contohnya kita tengok dekat sini. Dia kata ikatan kovalent ganda 2. Cuba nak tengok ni, ganda 2. Okey, adakah ganda 2 ni menunjukkan ada apa ni? 4 tangan juga? Okey, sekejap saya padam. Okey, kita tengok balik. Okey. Okey, kita tengok balik. Tengok karbon yang pertama saya kira. 1, 2, 3, 4. 4 tangan juga. Okey, karbon yang kedua saya kira. 1, 2, 3, 4. Pun 4 tangan juga. Beza je kat sini ada ganda 2. Tangan, maksud saya dekat sini yang ganda 2 ni. Okey, karbon ni dia share satu tangan. Okey. Yang ni kan, dia share satu tangan. Yang ni katalah saya highlightkan yang ni, dia share satu tangan. So itu kita panggil karbon ganda 2. Kalau ganda 3 pula, saya lukis kat sini Okey, 1, 2, 3 tangan. Setiap karbon ada 4 kan? So tambah lagi 1. Apa? Satu. Masya Allah. Dah dapat result. Yang terbaik kita 8A. Zahri Sofia. Anak-anak nanti kena challenge mesti dapat full A. Cuba tau. Sekarang ni setakat ni yang terbaik Zahri Sofia 8A. Okay. Anak-anak yang lain kena cuba. Tahun ni anak-anak kena cuba dapat straight A, 9A tau. Okay. Sambung balik. Habis excited dah. Okay. Sambung balik. Udah lopong sangat mulut tu. Udah pun boleh dapat 9A udah. Cuba. Okay. Okay, sambung balik. Ikatan ganda 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So satu lagi tangan ni pegang apa? Pegang hidrogen. Okay. Kenapa kita katakan dia ni, ikatan ganda 2 dengan ganda 3 ni sebagai hidrokarbon tak tepu? Jawapan dia, ikatan ganda 2 dengan ganda 3 ni dia boleh buka balik tangan dia. Dia boleh buka. Katalah, okay, kita lalukan gas apa ni? Gas hidrogen. Gas hidrogen macam ni. Okey. Gas hidrogen ada 2 hidrogen tau. Okey, katalah ini gas hidrogen. Kita lalukan dekat alkina ni. Okey, so molekul hidrogen ni boleh masuk dekat ganda 2 ni. So dia boleh duduk kat sini. Dan ikatan ni habis dah hilang lah sebab dia dah terbuka. Dia dah terbuka lah tangan ni. Jadilah ikatan tunggal. Itu maksudnya hidrokarbon ni tak tepu. Yang ganda 2, ganda 3 ni tak tepu. Sebab dia boleh masuk unsur lain. Hidrogen boleh masuk lagi dalam molekul tersebut. Berbeza dengan ikatan tunggal. Kovalent tunggal dah tak boleh masuk dah. Kita lalulah gas hidrogen macam mana pun, dah tak boleh masuk dah hidrogen dalam molekul tu. Tapi kalau ikatan ganda 2, dia boleh buka tangan dia. Bolehlah masuk lagi 2. Okey, 1, 2. Katalah kita nak buka yang ni, yang kata ganda 3 ni kan. So, dia akan jadi macam mana? Salah. Dia akan jadi macam ni. Padam yang ni. Okey, tambah yang baru. So, dia akan ada kat sini lah. Okey. Dia akan terbuka. Oh ya. Okey. 1, 2, 3. Tengok dah penuh dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini tadi. Yang ni 1, saya lukis balik. 1, 2, 3. Ini tadi yang ikatan ganda 3 tadi. 1, 2, 3. Itu maksud hidrokarbon tak tepu. Ikatan ganda 3, ikatan ganda 2. Kenapa tak tepu? Sebab kita boleh masukkan molekul hidrogen dalam
molekul ni. Itu maksud tak tepu. Ikatan hidrokarbon tepu, kenapa kata tepu? Sebab kita tak boleh dah nak masukkan mana-mana hidrogen dekat sini. Okay. Faham ke tak faham? Faham tak? Muka macam berdiam, muka sedih sangat tu. Anak-anak ada soalan tak? Risau saya kalau anak-anak tak faham. Macam mana? Dina? Balkis? Dah, saya dah faham lah yang 3 tu. Okay, yang 3 ni tak faham. Yang 2 faham tak yang 2? Yang 2 faham. Yang 3 ni. Okay, saya padam balik Yang 2 faham kan? So saya terangkan yang 3 Okay. Alright. Okay, saya lukis balik. 8A. Alhamdulillah. Tapi di kelas ulang. Oh. Ya, kalau tak mesti A lah Zaris. Kesiannya. 8A yang kedua adalah Naufal Zahari. Setakat ni Zaris dengan Naufal. Naufal abang tengok. A plus tu 3. A plus saya. Alhamdulillah. Abang pula B plus. Oh, sayang. Okay. Okey anak-anak, ini saya lukis ikatan hidrokarbon tak tepu yang ada ikatan ganda 3. Ikatan kovalen ganda 3. Okey, sebab ada 1, 2, 3. Betul ke 3? Setiap karbon mesti ada 4 tangan. Ni saya lukis kat sini. Okey, cuba kita kira. Cukup tak tangan dia? Karbon pertama, 1, 2, 3, 4. Karbon kedua, 1, 2, 3, 4. Maksudnya yang 3 ni dia share 3 tangan ni. Dia share. Okey, sekarang katalah kita lalukan, ini molekul gas hidrogen tau. Kita lalukan molekul gas hidrogen ni ke atas molekul ganda 3 ni. Okey, bila kita lalukan dia, so satu tangan akan terbuka. Kita lalukan satu molekul dulu. Satu molekul gas hidrogen ni, 2 unsur, 2 atom hidrogen. Okey, so satu tangan akan terbuka, yang dia share ni akan terbuka. Maka terbuka, isilah molekul gas hidrogen tadi. Gas hidrogen tu 1, 2. Okey. Cukup tak 4 tangan? Still lagi cukup. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kita lalukan satu lagi molekul gas hidrogen yang ada 2 atom hidrogen ni. Okey, so bila kita lalukan ni lalu kat sini. Gas hidrogen ni lalu dekat molekul yang ada ganda 3 ni. So, apa yang berlaku? Satu tangan lagi akan terbuka. Okay. So, gas hidrogen ni akanlah masuk kat sini. Masuklah ke tangan yang dah terbuka tadi. Yang dia share tu. Jadilah tangan dah tak share. Okay. Sekarang ni ada lagi tak ganda 2 ke ganda 3? Tak ada. Cukup tak tangan dia 4-4? Cukup? Kan? Dan dia telah menjadi ikatan tunggal. Dah jadi hidrokarbon tepu. Kalau saya lalukan lagi gas hidrogen dekat sini, boleh tak masuk lagi hidrogen dalam ni? Tak boleh sebab semua tangan dah pegang atom hidrogen. So ini adalah hidrokarbon tepu. Tapi kalau tak ada, katalah saya buang satu, so dia akan jadi Ustazah. Saya keluar dulu tau. Boleh Sarah. Hati-hati dia sama-sama. Okey, terima kasih. Okey, katalah saya padam lagi satu gas. Tangan yang ni. So dia akan share lagi satu tangan. Ikatan ganda 3. Ini ikatan ganda 2. Macam mana Hanis? Okey ke tak? Tak apa. Nanti kita akan tengok latihan. Mungkin dengan latihan Hanis lagi faham ke? Okay, anak-anak yang lain macam mana? Ada soalan tak? Alia? Suara Alia saya tak dengar pun lagi. Alia? Macam mana? Alia faham tak? Faham. Faham. Okey. Nazira dalam kereta ke lagi? Dia dah keluar Zah. Dah keluar. Okey. Orang, 6 orang, 2 orang 8A, 2 orang 6A, Alif dengan Aiman Mukhtar. Oh ya. 6A. Aiman Mukhtar dapat A bulat tu, sayang. Oh, kan dah kata. Lepas tu Nurin A plus. Tapi Nurin dengan Zaris B plus. Yang lain tu semua A. Tak bagi orang jumlah A dengan kita punya result. Okey.
Okey, sekarang ni saya nak minta Naili lah. Sekejap saya padam tadi conteng tadi. Naili ada tak? Naili boleh respon? Okey. Alright. Sekarang ni Naili akan membentangkan untuk Nazira sekali lah. Boleh ke Naili? Boleh Zah. Alright. So anak-anak yang lain boleh tengok muka surat 148 dan 149 sebab Naili dia dah kompreskan dua muka surat penerangan ni, dia dah kompreskan dalam satu rajah ni. Satu gambar ni, satu slide ni. So anak-anak semua boleh tengok pada muka surat 148, 149. Kalau yang tak faham tu nanti kita akan cuba buat latihan dalam SPS untuk kukuhkan pemahaman kita tentang ganda 2, ganda 3, hidrokarbon tak tepu dan ganda tunggal, ikatan tunggal untuk hidrokarbon tepu. Okey, so sekarang ni kita nak tengok perbezaan alkana dan alkina. Okey, sebelum tu Naili, saya nak ulang balik. Saya lupa nak cakap tadi. Oops, alamak. Sekejap. Alah, ada telajak. Sekejap. Okey. Alkana. Ya Allah. Okey. Alkana. Ana untuk hidrokarbon tepu dan alkina adalah nama umum untuk hidrokarbon tak tepu. Okey, sekarang ni saya persilakan Naili untuk bezakan alkana dan alkina. Silakan Naili. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bentangkan siri homolog perbezaan antara alkana dan alkena. Okay, dalam kimia organik, satu siri homolog terdiri daripada kumpulan sebahagian organik tertentu yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Antara contoh siri homolog termasuklah alkana dan alkena. Okay, macam dekat dalam rajah tu korang boleh tengok kan, ada apa? Alkana dan alkena. Alkana untuk tepu dan alkena untuk tak tepu. Lepas tu formula AMP untuk alkana CnH kuasa 2 N tambah 2. Lepas tu formula AMP untuk alkena CnH kuasa 2 N. Okay, lepas tu yang nombor 1 dekat alkana tu contoh tau, soalan contoh. Sebagai contoh C kuasa 3 H8. Lepas tu dekat alkena C kuasa 3 H6. Okay, sebelum tu saya nak terangkan dulu bilangan karbon. Sebenarnya yang tengah-tengah tu dia ada formula tau. Nanti lupa nak masukkan dalam slide, nanti saya hantar dekat Telegram. Boleh tengok je. Formula dia ada 7 MEPBPHH. Dia punya formula dia mama eat papaya, but papa is orange next door. Nanti saya hantar dekat Telegram. Dia cara nak tengok dia, nak tentukan dia punya nama tu. Contohnya tengok nombor 1 kat alkana tu, C kuasa 3 kan. So kita tengok dekat nombor 3, P yang prop tu. Lepas tu belakang ikut yang ana, yang alkana tu. So jadi propana. Faham tak? Lepas tu yang nombor 2 alkena tu C kuasa 3 juga. Ambil yang nombor 3 P tu prop. Ambil yang untuk alkena ena. So jadi propena. Lepas tu contoh nombor 2 C kuasa 4 dia but kan. So ikut belakang jadi butana. Sama juga untuk alkena C kuasa 4 but jadi diikut ena tu so jadi butena. Seterusnya ada formula struktur. Sebelum tu tengok bilangan ikatan. Bilangan ikatan dekat belah atas, belah kanan tu. C tu untuk atom, dia mesti 4 ikatan. O tu oksigen, 2 ikatan. Dan H hidrogen, 1 ikatan. Lepas tu kalau tengok formula struktur untuk alkana, dia kena ada 4 ikatan. So mesti ada 4 C.
Lepas tu H10 kan, hidrogen 10. So susun daripada belah kiri naik atas turun ke bawah. Faham tak korang? Boleh respon? Kalau nak tanya pun boleh tanya. Dari susun dia tu. Tak faham lah apa yang 10 ni. Susun. Susun hidrogen. Yang 10 tu adalah hidrogen. Dia susun 1, 2, 3. Dia dah terpotong bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini untuk butana. B-U-T-A-N-A. Butana. Dia lukis. Formula struktur ni maksudnya dia lukis balik. Dia lukis C tu. Tu maksud formula struktur. Ayuh. Okey, ada lagi tak Naili? Saya cuma nak tambah dia punya apa yang bilangan ikatan tu. So contoh kan dia tulis kat situ kan C4, so dia kena ikut lah. C tu mesti ada 4 tangan je macam saya cakap tadi. Betul. Lepas tu O tu hanya 2 ikatan jadi ada 2 tangan. H tu 1 ikatan jadi 1 tangan. Okey, betul. Ada lagi Naili? Okay, thank you so much. Okay, terima kasih Naili. Okay, bilangan ikatan ni sebenarnya, okay saya mula sebelah kanan Bilangan ikatan ni maksudnya tangan tadilah. Karbon ada 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Setakat ni kita baru tengok karbon dengan hidrogen. Kalau anak-anak perasan tadi saya lukis hidrogen ni 1 tangan je. Tapi memang betul pun hidrogen hanya ada 1 tangan. Karbon ada 4 tangan. Okey, Balkis kau ada 2 tangan je. Balkis dah Balkis, siap menari lagi kat situ. Okey, oksigen kita belum tengok. Tapi oksigen ada 2 tangan. Okey, so setakat ini bilangan ikatan sebenarnya tak bagus lah saya sebut tangan, salah. Sebenarnya dia punya istilah yang betul adalah ikatan. Karbon ada 4 ikatan. Tangan tu sebab saya nak bagi awak faham. Tangan tu sebab dia akan pegang atom lain kan. Okay, so karbon ada 4 ikatan, hidrogen ada 1 ikatan. Okay, sekarang ni semua nama alkana mesti hujung dia berakhir dengan ana. Dan semua alkena mesti berakhir dengan ina. Ana, ina. Macam mana kita nak tahu ana, yang mana ina? Ana semua kovalen tunggal, ikatan kovalen tunggal. Itu alkana. Dan nama dia semua ujung dia anak. Okey. Kalau dia ganda 2 atau ganda 3, so hujung nama dia ina. Okey. Yang anak-anak kena hafal ialah bilangan karbon. 1 karbon met. 2 karbon at. Ini yang siapa tu Naili kata ada formula. Okey, sangat cantiklah formula tu. Naili nanti share dalam Telegram. Kawan-kawan boleh hafal lah formula. Cuma bilangan karbon yang menentukan nama alkana dan alkina. Contoh, kalau 1 karbon met. So kalau dia adalah alkana, metana. Tapi tak ada metina. Kenapa tak ada? 1 karbon, macam mana nak buat ikatan tunggal? Macam mana nak buat ikatan ganda 2? Tak boleh sebab dia 1 je karbon. So, kalau anak-anak tengok muka surat 149 buku teks pun, alkina tak ada 1 karbon. Dia mesti start pada 2 karbon. Kan? Okey. 2 karbon, nama dia X. So, kalau alkana, etana. Kalau alkina, itina. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok prop. 3 karbon, prop. Kalau dia tepu, propana. Kalau dia tak tepu, propena. But, butana, butena. Pen, pentana, pentena. Hex, hexana, hexina. Hept, heptana, heptina. So dia bergantung kepada ikatan tepu, kovalen tunggal, atau ikatan tak tepu, kovalen ganda 2 atau ganda 3. Okay. Contoh dia bagi yang pertama ni. Kerja saya nampak kan? Dia nampak tak kerja saya dia? Nampak? Okey. Contoh C3 prop. Okey, propana. Okey, C3
namanya propana. Okay, formula yang Naili bagi ni bukan kuasa, N ni bukan kuasa sebenarnya. N ni unknown, anu. So kita boleh gantikan ni. Katalah N ni bilangan karbon adalah 3. Ni C3. So macam mana kita nak tahu hidrogen dia berapa? Gantikan N ni dengan 3. So C3, H berapa? 2 kali 3, 6 kan? 6 tambah 2, 8. So C3 ada 8 karbon. Okay, ni butana 4. Okay, C4, N adalah 4 sekarang. Unknown dia 4. So H 2 darab 4 dah 8. 8 tambah 2 dapat 10. So kalau karbon dia 4, maka hidrogen dia 10. Ni formula nak tahu berapa karbon, berapa hidrogen. Let's say soalan saya, katalah saya nak tanya tentang heptana. Heptana. Okay. Berapa karbon heptana? Saidah, berapa karbon heptana? Apa nama lembaga? 7. Okey. Berapa hidrogen heptana? 14. Tak. Heptana punya hidrogen. 7 kali 14 tambah 2. 16. 16. So kalau heptana ada 7 karbon, hidrogen berapa? 2 kali 7, 14 tambah 2, 16. Formula nak tahu berapa hidrogen dia. Okey, pent. Katalah saya ada pentana. Berapa karbon pentana? Pentana. Berapa karbon pentana? 5. 5. Berapa hidrogen pentana? 12. 12. Dah faham dah? Ini adalah formula untuk kita tahu berapa karbon, berapa dia punya hidrogen. Kan? Faham kan? Okey. Saya nak tanya, siapa saya nak tanya? Kenapa tak ramai? Tinggal berapa orang ni? Yuk. Okey, saya nak tanya Anis Sofia. Yep. Okey, Anis, kalau saya ada 8 karbon. Saya ada 8 karbon. Berapa hidrogen yang karbon tu kena ada? Alkana ke alkena? Alkana. 8. Karbon 8, so hidrogen dia? Sekejap. Kena congak. 18. Betul lah. 2 kali 8, 16 tambah 2, 18. So 8 karbon ada 18 hidrogen. Okay, thank you Anis. Okay, sekarang tengok alkena. Formula dia CnH2n saja. Okay, ini kalau untuk ganda 2 kan. Tengok kalau dia ada 3 karbon, C3, hidrogen dia ada berapa? 2 kali dengan 3 dapat 6. Betul ke? Sekejap, kita lukis. Kita lukis ada 3 karbon, 1, 2, 3. Okay, kemudian dia ada 1 ikatan ganda 2. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3. Sekejap, 1, 2, 3. 2 kali 3, 6 kan? 4. Padam. Okay, sekarang ni kita tengok semua karbon dah ada tangan yang cukup. Sebab setiap karbon ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ni salah. Ni salah. Sebab saya dah lukis 5. Okey, kita tengok balik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, salah. Cuba tengok saya kira tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 kan. Salah, so kena delete 1. Kena padam 1.
Okey, tak cukup yang hujung sebab hujung ada 1, 2, 3, 4. Okey. Betul tak hidrogen dia ada 6? C3, 1, 2, 3. Hidrogen dia 2 kali 3 dapat 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Propena ada 3 karbon, 1, 2, 3. Ada 6 hidrogen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ke? Kenapa saya lukis salah-salah tadi? Sebab saya tersalah lukis dia punya ikatan dekat karbon. Cuba kita cek setiap karbon ni betul ke ada 4 tangan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul. So betul lah 3 karbon ada 6 hidrogen. Itu propena. Kalau butena 4 karbon ada Okey, anak-anak kalau dah sudah, sekarang ni kita tengok ni adalah pecutan yang akhir dalam kelas tambahan kita hari ini, iaitu penyaringan berperingkat petroleum. Ini adalah demonstrasi guru. Memang maksudnya kalau buat dalam makmal pun nanti anak-anak tengok demonstrasi. Mungkin saya akan lantiklah seorang dua untuk bantulah kan. Okey, iaitu kita nak kaji tentang penyaringan berperingkat petroleum, nak mengkaji proses penyaringan berperingkat ni macam mana kita nak buat. Macam anak-anak tahu tadi, setiap campuran pecahan-pecahan petroleum dia ada takat didih tersendiri. Okey, so bahan radas dia minyak mentah, ais, kapas kaca, tabung didih, pelindung bansen, kaki retort dan pengepit, tabung uji, penyumbat, termometer. Tapi termometer ni ada syarat, iaitu dia boleh baca suhu negatif 10 darjah Celsius hingga 360 darjah Celsius. Memang tak adalah dalam lab kita. Lab kita paling tinggi 110 darjah Celsius. Okey, bika 250. Oops, sekejap, ada siapa masuk? Sekejap admit. Okey. Okey. Dan tiup penghantar mangkuk pijak. Okey, cara nak buat, cara prosedurnya lah. Okey. Sebelum tengok prosedur, tengok galeri info. Semua pecahan petroleum tidak larut dalam air sebab dia hidrokarbon, dia fobia terhadap air. Ni hidrokarbon ni fobia terhadap air. Wool kaca digunakan untuk memecahkan gelembung udara. So ada wool kaca. Wool kaca ni adalah kapas kaca. Kapas tapi dibuat daripada kaca. Ais digunakan dalam bika untuk mengkondensasikan wap menjadi cecair. Sebab kita tak boleh nak kumpul wap. Susah untuk kumpul wap. Jadi kita kena sediakan kondensasi lah. Maka wap tu akan terkondensasi menjadi cecair. Petroleum, minyak mentah ialah cecair hitam yang likat. Bila kita tuang tu nampak pekat sangat. Okay. So macam mana kita nak buat? So kita set up kan radas seperti dalam gambar raja. Di mana dekat sini ada kaki retort. Kemudian ada tabung didih. Ada termometer. Ada tiup penghantar. Kemudian ada pecahan, ada pecahan radas tabung uji, kemudian ada ais dan juga bika. Okey. Masukkan minyak mentah dalam tabung didih bersama wool kaca kat sini. Ingat, fungsi wool kaca adalah untuk memecahkan gelembung udara dekat dalam ni. Okey. Kemudian panaskan minyak mentah dalam tabung didih perlahan-lahan. Kemudian kita kena kumpulkan 3 pecahan petroleum pertama yang tersuling keluar pada suhu, tengok suhu. Maksudnya suhu 30 hingga 80 darjah Celsius. Lepas tu pecahan kedua 80 hingga 150 darjah Celsius. Pecahan ketiga 150 hingga 230, pecahan keempat 230 hingga 250 darjah Celsius. That's why termometer mesti sampai 360 darjah Celsius. Okay. Bagi setiap pecahan petroleum yang terkumpul, kena bandingkan warna lah, warna kelikatan dia. Okay, kemudian bakar setiap pecahan petroleum tu dalam mangkuk pija. Okay, perhatikan kemudahan dia. Senang tak dia nak terbakar? Okay, apa warna nyalaan dia? Dan macam mana kuantiti jelaga yang terhasil? Okay, anak-anak boleh salin yang ni. Ni result dia. Nampak kan? Sebab saya tak buat screen presenting. Saya tak buat presenting ni. So pecahan pertama ini suhu dia adalah 30 hingga 80 darjah Celsius. Saya rasa kat sini anak-anak boleh tulislah 30 hingga 80 darjah Celsius kat nombor 1 ni. Warna tidak berwarna. Pecahan ni tidak berwarna. Kelikatan dia tidak likat. Ingat ini takat didih rendah tau.
kebolehbakaran dia sangat mudah terbakar. Warna nyalaan dia kuning dan jelaga dia sikit. Jelaga tu asap yang berwarna hitam. Jelaga ni adalah karbon-karbon, dia kan hidrokarbon kan. Karbon-karbon yang tidak terbakar. Itu adalah jelaga. Okay, so asap dia hitam ke bukan hitam. So kalau dia hitam dia banyak jelaga. Kalau sikit dia sikit jelaga. Kalau sikit pula, kalau dia tak hitam dia sikit jelaga. Okay. Pecahan kedua, suhu dia 80 sampai 150 darjah Celsius. Okay, warna tidak berwarna. Pecahan kedua pun tidak berwarna. Kelikatan tidak likat. Okay, suhu tak 80 hingga 150. Okay. Kebolehbakaran dia mudah terbakar, bukan sangat mudah saja terbakar. Warna api kuning. Kuantiti jelaga banyak. Okay, kuantiti jelaga banyak. Okay, pecahan ketiga. Suhu dia 150 sampai 230 darjah Celsius. Warna pecahan. Suhu dia apa? Suhu dia pecahan ketiga ke? 150 sehingga 230 darjah Celsius. 150 sampai 230 darjah Celsius. Okay, so warna pecahan. Nazah. Ya. Yang suhu dia yang dekat sebelah ni kan? Sama je. Saya transfer. Suhu tu kat sebelah, dia duduk sebelah. Saya transfer je pergi kat Rizal. So ke nombor 4 tu tengok yang belah bawah tu lah. Okay. So saya nak anak-anak salin ni result dia. Setiap pecahan tu yang nombor 3 dengan nombor 4 je ada warna. Kuning muda, kuning. Kelikatan, lagi tinggi suhu, lagi likat. Kebolehbakaran, lagi tinggi suhu, lagi susah nak terbakar. Okay. Warna nyalaan, cuba tengok semua ni kuning. Warna dia semua kuning. Dan kuantiti jelaga lagi tinggi pecahan dia, suhu didih dia, lagi banyak jelaga dia. Dah siap bagi tahu tau? Dah siap salin? Ustazah, saya nak tanya. Boleh. Likat tu apa? Likat tu okey, okey, sekarang ni beza tak kalau kita curah air dengan susu pekat dalam tin tu? Kalau kita tuang dua-dua, beza tak dia punya kadar penurunan dia? Air dengan susu pekat manis tu. Air laju, pekat tu lambat. Kan? Kalau air laju, kalau susu tu lambat. Yang kalau dia kata yang mana lebih likat, jawapannya susu. So likat pekat lah. Kalau air dia tidak likat, kalau tuang terus turun. Kalau susu tu slow je. Itulah beza dia kelikatan. Itu lagi senang nak faham lah. Sebenarnya dia ada kaitan dengan formula struktur. Lagi likat ni sebenarnya karbon dia lagi banyak, rantai karbon dia lagi panjang sebenarnya lah. Sebab tu dia likat. Dah siap dah? Dah kalau dah sudah kita pergi kepada soalan. Okey, saya rasa saya go through terus jawapan sebab sekarang dah 11.42, nanti anak-anak tak sempat nak rehat tengah hari kan. Okey, so boleh ya saya terus go through jawapan dia? Lagi lah best kan? Boleh. Okey, alright. Apakah proses pengasingan pecahan petroleum dalam aktiviti ini? Apa nama dia? Penyulingan berperingkat petroleum. Yes, very good. Penyulingan berperingkat. Kalau ada petroleum tu pun okey. Okey, penyulingan berperingkat. Okey, soalan nombor 2. Apakah sifat petroleum yang membolehkannya diasingkan kepada pecahan-pecahannya? Jawapan dia, pecahan-pecahan petroleum mempunyai takat didih yang berlainan. Takat didih.
Yes, good. Jawapan dia adalah takat didih yang berlainan. Nombor 3, pilih perkataan yang sesuai tentang hubungan antara takat didih pecahan dengan sifat pecahan. Okey, semakin tinggi takat didih, semakin Terang. terang ke gelap? Gelap. Gelap. Semakin gelap warnanya. Okey, ni sekarang ni semakin tinggi takat didih tau. Okey, semakin gelap warnanya. Semakin kurang likat ke likat? Likat. Yes. Semakin likat pecahan itu, semakin Mudah. sukar. Semakin sukar terbakar. Alah, tengok balik yang ni lah. Ni kan. Kan dia ni semakin tinggi kat bawah ni, nombor 4 ni semakin tinggi takat didih. So, boleh bakaran dia paling sukar. So, semakin sukar terbakar pecahan itu dan semakin Banyak. Banyak jelaga. Ya, banyak jelaga nyalaannya akan terhasil. Okey, so jawapan dia gelap, likat, sukar, banyak. Okey, dapat tak? Dapat. Okey, next. Pecahan petroleum terdiri daripada campuran sebatian hidrokarbon. Berikan maksud sebatian hidrokarbon. Sebatian yang mengandungi unsur Hidrogen. Unsur hidrogen dan karbon. Ya, hidrogen dan karbon sahaja. Okey. Betul. Tandakan betul. Pakai pen merah tak ni? Lupa nak tanya pula. Pakai. Bagus. Tandakan betul sumber-sumber sebatian hidrokarbon dalam alam semula jadi. Bahan radioaktif betul salah? Salah. Petroleum betul? Betul. Asli betul salah? Betul. Arang batu betul salah? Betul. So, jawapan betul bagi sumber sebatian hidrokarbon adalah petroleum, gas asli dan arang batu. Yes. Nombor 6. Nyatakan dua jenis sebatian hidrokarbon yang terdapat dalam petroleum. Sebatian hidrokarbon Tepu dan tak tepu. Yes, bagus. Tepu dan tak tepu. Okey, so kesimpulannya, pecahan-pecahan petroleum dapat diasingkan melalui penyulingan peringkat. Disebabkan yang peringkat disebabkan takat didih mempunyai takat didih yang berlainan. Baguslah semua orang. Anak-anak, kalau anak-anak dapat jawab ni maksudnya anak faham tau. Tahniah kepada yang dapat betul semua. Alright. Okay, next. Kita tengok formula struktur. Okay, boleh? Boleh. Okay, kali ni saya nak anak-anak tengok betul-betul dekat skrin. Saya bagi terus bagi jawapan ni. Okay, kita tengok sebelah kiri dulu. Okay, metana. Kalau anak ada highlight, highlightkan MET ni, MET, MET. Tahu-tahulah dia punya siri homolog dia tu. MET, prefix dia MET. Okay, so 1 karbon 4 hidrogen. Okay, formula molekul CH4 sebab dia CNH2N tambah 2. Etana 2C. Karbon ada, hidrogen ada 6. Betul ke 6? Betul lah kan? 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Okey, betul tak lukisan macam ni? Betul. Jangan malas tulis hidrogen tau. Nanti jadi macam Balkis tadi. Bahaya. Okey, propana. Propana 3 karbon, kemudian hidrogen dia mesti ada 8. Okey, semua ni ada 8. Check kalau betul, tandakan right. Ya. Yang saya punya Etina tu lain lah. Etana ke? Bukan Etina. Etina belah kanan ni. Nantilah Jat. Nanti Jat. Belum lagi Belum lah. Sabar. Baru sampai butana.
Okey, butana ada 4 karbon. Cuba tengok masing-masing punya lukisan 4 karbon. Hidrogen dia ada 10. Kira cukup tak 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kalau betul tandakan right. Pentana ada 5 karbon. Hidrogen ada 12. Okey, heksana 6 karbon. Hidrogen ada 14. Yes. Alright. Sekarang ni masuk alkina. Alkina. Okay, alkina. Yang ni sebenarnya double ganda double dua. Ganda double dua dah. Sekejap saya besarkan Ini ganda dua sebenarnya ni. Sekejap. Salah kan? Salah kan salah? Saya buat lain. Awak buat macam mana? Tengok hantar dekat Telegram. Ini ganda dua. Ini sebenarnya ganda dua ni. Tak nampak dah. Dia ganda dua ni sebenarnya di sini. Di sini ni ganda dua. Okey. Bila dikecilkan tak nampak terus. Hani send dekat Telegram Dah. Dah. Okey, jap. Okey. Telegram jap. Oh, sama je. Boleh je buat macam ni. Boleh ni. Boleh. Sama je. Yang penting ada ikatan ganda dua. Lepas tu hidrogen dia cukup 4. Cukup kan 4 kan? Cukup. Boleh je buat macam ni, tak ada masalah. Boleh macam Rajah dalam gambar, boleh macam Hanis punya. Kalau anak-anak yang lain tengok macam Hanis buat tu pun betul. Okey, kemudian propena. Tak kisah double ikatan ganda dua tu kat mana. Kalau macam ni sekejap saya pakai pen jap. Sekejap, insert kot. Okey. Sekejap Okey. Saya akan kotakkan bahagian yang ada ganda dua. So dekat ni, kat sini. Ni ada ganda dua. Ya Allah, kejap. Kena buat okey. Fill, kena buat transparansi sekejap. So tukar warna ni lah, warna merah. Okey. Alright, dekat sini ada ganda dua dia Kalau etina memang tak ada pilihan, dekat tengah-tengah je. Okey, sekarang propena. Propena tak kisah kat mana-mana pun. Okey. Ya Allah, ya Tuhanku, lain pula dia buat Tak nampak Azhar, kecil sangat. Sekejap. Okey. Yang saya kotakkan ni, warna pink ni, ialah tempat yang ada ganda dua. Kat sini. Okey, tak kisahlah anak-anak nak buat karbon yang depan ataupun karbon yang tengah kat sebelah sini. Boleh je. Yang penting dekat tempat ganda dua tu ada 2 je hidrogen kat sini. Pastikan ada cukup, setiap karbon ada cukup 4 tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang hujung sekali. 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Mungkin alkina ni lah yang masalah sikit. Macam ni lah. Saya snap je lah dekat ni. Dekat Telegram. Tak nampak kan? Kejap. Okay. Saya snap kat Telegram Lagi je. Okay. Yang first. Etena. Okay. Kemudian. Second dengan third dia boleh ambil 2 gambar terus. Propena dengan butena. Okey. Yang saya warnakan ganda 2. Alah. Warna biru pula. Okey. Kemudian pentena dengan heksena.
Okay. Kenapa dia sengit? Okay. Crop. Sebenarnya tak kisah kedudukan. Ya Allah, lari. Kejap dia lari lah gambar ni. Sebenarnya tak kisah kedudukan ganda dua tu kat mana. Yang penting lukis tu, kalau dekat ganda dua tu dia tak ada, dia ada dua je hidrogen. Kalau tengah-tengah ada satu je hidrogen dia. Okay. Cuba check. Saya dah send dah dekat ni. Dekat Telegram. Sekejap je masa berlalu dekat pukul 12 dah. Hitung bilangan hidrogen tau. Kalau etena ada 4 je hidrogen. Kalau propena ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau butena ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pentena 10. So, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heksana ada 12. Cukup tak? Boleh tak? Ada masalah tak nak kira? Boleh tak? Tak ada masalah. Okay. Alright. Kalau macam tu kita tengok soalan belah bawah. Boleh tak ni soalan belah bawah? Soalan terakhir. Okay. Baca petikan di bawah. Bahan kumbahan. Ingat bahan kumbahan tu maksudnya apa sahaja bahan buangan bahan buangan organik benda hidup membebaskan gas metana hasil daripada perebutan bahan buangan organik. Okay, kumbahan ni terutamanya seperti najis lah. Yang kita makan tu kan semua benda hidup kan. Okay, terdapat negara yang menggunakan gas metana sebagai sumber tenaga alternatif. Tenaga biojisim tersebut merupakan tenaga boleh baharu. Lengkapkan petikan di bawah tentang tenaga biojisim. So ini gambar rajah dia. Ini adalah biojisim, hasil buangan haiwan dan tumbuhan, hasil buangan dia. Okey, ini adalah tangki penapaian atau tangki pencerna, dalamnya ada bakteria. Ni salur masuk, ni pipe jalur keluar dan mesti ada pipe gas metana. Maksudnya perebutan biojisim bahan buangan haiwan dan tumbuhan ni menghasilkan sejenis gas namanya metana dan metana merupakan sumber tenaga alternatif. Okey, bahan seperti apa sebab kosong pertama? Contoh kumbahan. Najis lembu. Najis lembu. Betul, najis lembu. Bahan seperti najis lembu disimpan dalam sebuah, simpan kat mana? Tangki penapaian. Tangki penapaian. Yes, tangki penapaian atau pencerna yang tertutup dan dibiarkan mereput. Ya, najis tu dibiarkan mereput dalam tangki tu. Okey, kemudian Gas metana. gas metana yang terhasil disalurkan melalui pipe untuk tujuan pemanasan dan memasak. Okey. Tanya. Ya, boleh. Kan yang ni najis lembu kan? Sebab dia makan tumbuhan Ya. Yang ni semua najis lah kan Zah? Sebab kita pun makan benda yang ni macam sayur-sayur macam tu kan? Ya, sebenarnya apa sahaja semua bahan kumbahan adalah bahan buangan organik. Yes, bahan buangan organik. Nampak perkataan organik tu maksudnya daripada benda hidup. Mana ada kita makan benda tak organik? Adakah kita makan batu kapur? Tak ada. Tapi kalau yang sirih tu Zah? Apa dia? Orang makan sirih tu. Sirih benda hidup kan? Kapur ada kapur. Oh, ada kapur dia. Betul juga.
air pun tak hidup juga. Okey, tapi kebanyakan bahan yang kita makan kalau berasal daripada benda hidup maka dia adalah bahan buangan organik. Dan selalunya yang tidak organik ni disingkirkan melalui pembuangan jugalah. Ada juga kalau macam bahan toksik tu disingkirkan melalui hati. Kalau orang minum alkohol, nanti kita akan masuk buat alkohol. Alkohol tu toksik-toksiknya disingkirkan melalui hati, buah pinggang. Okay, so tu organ-organ dalaman kita lah. Dan di India memang digunakan najis-najis dan juga bahan buangan daripada tumbuhan lah kan. Digunakan untuk menghasilkan gas metana lah untuk sumber bahan api alternatif diorang. Memang dibuat secara besar-besaran lah biogesim ni. Bagusnya biogesim ni dia tidak mencemarkan alam tau. Maksudnya pembebasan gas karbon dioksida dia kurang berbanding kalau kita bakar petroleum. Petroleum banyak. Itulah kebaikan biogesim. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada? Okay, so habis dah untuk hari ini. Minggu depan, saya tak tahulah jadual PDPR nanti dengar ceritanya ada rombakan, ada jadual baru. So minggu depan kita akan masuk alkohol dan juga lemak, lepas tu minyak sawit. So minyak sawit ni saya jangkakan akan masuk mungkin minggu lagi satu lah, minggu dah dapat, minggu depan minggu lagi satu. Untuk itu, saya akan berikan sedikit beberapa orang ada tugasan tambahan minyak sawit tau. Sekejap saya buka. Dan orang yang dapat tugasan tambahan minyak sawit ni adalah dia punya tugasan pementangan dia tidak terlalu banyak. Maksudnya saya cari-cari jugalah siapa yang, sebab kalau anak nak perasan ada orang sikit je tugasan pementangan dia, ada orang banyak dia kena bentang kan. So yang kena bentang sedikit tu ada lebih kurang 10 orang ke tak salah saya. Kalau dia tak appear kat sini maka saya akan masuk dalam Telegram lah. Saya akan masukkan dalam Telegram tugasan pembentangan tersebut. Dia tak nak keluar pun, dia tak nak. Dia bagi awak surprise. Alah. Tak ada, dia tak nak keluar. Okey, jap. Ada baca bismillah. Baca. Tu ada. Okey, so insan-insan terpilih ada 10 orang. Okey. Nanti saya masukkan dalam Telegram. Ni just 10 orang yang bertuah. So, macam Hanis dia banyak juga. Dia punya slide banyak. Okey, Irdina proses pengekstrakan minyak sawit. Balkes komponen dalam minyak sawit, Alia sifat kimia bagi minyak sawit dan proses pengemulsian minyak sawit. Semua tentang sawit ni. Sarah kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Dia penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan makanan, kesihatan dan makanan. Tapi dia dalam gambar sikit, dalam kutip sikit sangat-sangat tau. So dia tolong dapatkan dari internet. Maksudnya kegunaan lain minyak sawit dari sudut kesihatan dan makanan Okay, sebab macam buat susu, buat apa lagi buat susu, minyak rambut, tapi ni kesihatan. Tengoklah, cari. Okey, penghasilan sabun Laila, Balkis Hadariaton Balkis komponen molekul sabun, salah je. Saida tindakan pencucian sabun. Dan Anis Sofia, pengurusan lestari dan kepentingan dalam industri kelapa sawit. Ni agak banyak sikit, agak banyak, lepas tu sikit. Okey, 10 orang ni yang bertuah dan sebenarnya saya pilih ni berdasarkan jumlah slide pembentangan. Sebab ada orang banyak, ada orang sikit, so ada tambahan lah. Tambahan lah 10 yang bertuah ni. Saya masuk dalam Telegram, don't worry. Okey, habis. Ada sebarang soalan nak tanya? Ustazah, Ya. soalan saya dekat Telegram. Oh ya, tak perasan. Alah, baca je lah. Sebab ganda 2 dekat tak salah ni. Tak salah Balkis. Sebab ganda 2 ni boleh berada di mana-mana sebenarnya. So dalam jawapan saya ganda 2 kat belakang kan. Balkis buat kat depan tak ada masalah. Yang penting bilangan hidrogen dekat ganda 2 tu banyak tu. Betul. Betul lah ni Balkis, betul. Okey, cukup. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Okey, faham tak kita belajar hari ni? Faham.
Okey, iaitu 5.2 sahaja tentang hidrokarbon dulu. Bagaimana pembentukan petroleum, gas asli, kemudian Sarah bentangkan arang, batu, lepas tu Dina bentangkan hidrokarbon tepu tak tepu, Naili bentangkan alkana, alkina, kemudian Wisha teruskan? Semua alternatif. Okey. Kemudian kita buat latihan. Siapa ada masalah boleh suarakan je dalam grup. Macam Balkis buat tu. Cantiklah kalau rasa tak sure jawapannya. Post je dalam grup. Kita bincang sama-sama. Okey, tu sahaja dan saya bagi tugasan tambahan untuk next 2 week, untuk perbincangan next 2 week. Alright, kalau tak ada apa-apa, jam pun dah menunjukkan 12.03 minit. Anak-anak, untuk itu, sekejap, saya stop dulu sharing. Okay.